Okay, Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Dah berbuka dah? Dah. Sudah dah. Dah Berbuka kenyang dah. tadi makan apa tadi? Mi goreng je Mi goreng dengan je? kari pap. Hmm. Mi Hmm. goreng dengan kari pap. Dah kenyang dah lah. Bila dah kenyang lah. Okay, sekarang persekitaran macam mana? Duduk dekat rumah ke duduk dekat kampus? Saya kat rumah. Sekitaran okey je lah. Cuma kalau waktu pagi dia macam tak selesa sangat sebab dekat depan rumah ni tengah buat longkang, so bising sikit. Pagi Uh, lah, malam dia okey lah. Kiranya sekarang ni malam tak ada masalah pun lah dengan persekitaran Tak tu. ada. Tak Okay. ada. Malam masalah dia ngantuk je lah. Ni nak buat sesi ni boleh ke tak mengantuk ke? Tak. Tak mengantuk. Dah tidur dah tadi. Okey, pertama sekali saya nak perkenalkan diri saya lah. Saya Hmm. Muhammad Najmi Muhammad Zahir, merupakan kaunselor pelatih untuk sesi kali ini lah. Saya berumur 22 tahun dan berasal daripada Kedah, dan sedang belajar di Universiti Utara Malaysia. Um, jadi saya nak kenal sikit lah saudari ni, boleh perkenalkan nama, latar belakang sendiri, keluarga, dengan hobi ke, boleh kenal sikit? Okey, nama saya Nur Atira binti Muhammad Amin. Boleh panggil saya Atira. Saya anak kedua daripada 3 orang adik-beradik. Saya berumur 22 tahun, berasal daripada Keluang, Johor. Saya merupakan mahasiswi di Universiti Utara Malaysia dan mengambil bidang kaunseling. Dan apa tadi lagi? Itu je. Um, Itu je kan? Sekarang belajar di Universiti Utara Malaysia tu semester yang keberapa? Semester keempat, Okey, semester yang tahun keempat. kedua. Semua Hmm. sekali semester berapa semester untuk tamatkan pelajaran? Semester 8. 8 semester lah. 8 Jadi semester. lebih kurang 2 tahun lagi lah untuk belajar. 2 tahun lagi. Okey. InsyaAllah 2 tahun lagi. Okey, pertama sekali saya nak tanyalah, sebelum ni Atira pernah jalankan sesi kaunseling tak? Kelompok ke, individu ke? Kaunseling individu pernah dengan kaunselor UUM. Time tu untuk buat assignment jugalah. Time tu pasal time tu COVID. Kita orang berinteraksi guna WhatsApp je time tu. Kalau kelompok pun ada tapi dengan kaunselor pelatih je lah. Tak ada yang terlatih sangat. Okey. Jadi Atira dalam kaunseling yang Atira jalankan tu, Hmm? Atira jelas tak apa itu kaunseling? Jelas lah juga yang saya faham, kaunseling tu dia interaksi antara klien dengan kaunselor, dan kaunselor tu akan bagi saya bukan cara lah, dia macam langkah untuk bagi atasi masalah saya. Saya tak tahu betul ke tak, tapi daripada apa yang saya faham begitulah. Okey, apa yang Atira kata tadi, kaunseling ni hubunganlah antara kaunselor dengan klien untuk atasi masalah yang dibawa klien. Hmm. Begitulah. Hmm. Okey, saya Betul. nak tambahkan dekat sini, jadi Hmm. kaunseling ini merupakan interaksi lah antara klien dengan kaunselor untuk menyelesaikan sesebuah isu ataupun apa-apa masalah yang diceritakan oleh klien, bagi mencapai matlamat yang diinginkan oleh klien. Jadi dalam sesi ini dalam sesi dengan Atirah ni saya sebagai kaunselor lah. Saya sebagai kaunselor hanyalah pembimbing lah kepada Atirah untuk menyelesaikan masalah-masalah Atirah. Saya bukanlah orang yang akan membuat keputusan kepada Atirah. Saya hanyalah pembimbing. Jadi apa-apa keputusan bergantung kepada Atirah lah. Adalah tanggungjawab Atirah. Okey, Baik. jadi jelaslah dekat situ. Jelas. Okey, jelas.
Jadi saya nak terangkan dekat sini etika kerasian kita lah. Jadi Hmm. apa-apa yang kita ceritakan dalam sesi ini adalah tertakluk pada etika kerasian. Jadi saya tidak akan membawalah apa-apa yang kita cerita sembangkan dalam ni kepada pihak luar, kecuali perkara tersebut dapat memudaratkan diri Atirah ataupun diri saya sendiri ataupun orang luar. Jadi saya tidak teragak-agak lah untuk menyampaikan perkara tersebut kepada pihak yang berwajib. Jadi di situ Atira jelas dan faham lah. Faham, jelas. Okay. Atira setuju lah dengan etika kerasian kita ni. Setuju. Okay, setuju. Jadi sesi kita ni akan berlangsung dalam 20 sehingga 45 minit. 45 minit. Jadi sepanjang sesi ni saya harap Atirah dapat memberi komitmen pada saya dan saya juga akan membantulah Atirah untuk menyelesaikan masalah yang ingin Atirah sampaikan. Jadi dalam sesi ini saya nak bertanya lah, apa yang menjadi isu kepada Atirah tu yang ingin Atirah sampaikan? Isu dia sekarang kan saya kat rumah kan. Jadi isu saya antara tanggungjawab saya sebagai pelajar dengan tanggungjawab saya sebagai anak. Saya ada masalah kat situ, dia macam tak dapat nak bagi masa antara dua tanggungjawab tu. Okey, jadi apa yang saya faham, Atirah ada masalah untuk membahagikan kerja sekolah, kerja di universiti dan juga kerja di rumah lah macam tu. Lebih kurang. Lebih kurang. Okey, jadi saya nak bertanya lah kepada Atirah, setakat ni adakah kerja yang Atirah buat dekat rumah tu dapat mengganggu kerja universiti Atirah? Dia tak mengganggu sangat, cuma macam mana, mak saya dia jual kuih, dia buat kuih rose, tahu tak kuih rose macam mana, dia yang kuih goyang. Kuih rose, dia macam kuih rose tu. Dan dalam rumah ni yang pandai buat mak saya dengan saya je, dua orang je yang kalau buat tu cetak dia okey lah jadi dia macam, mak saya pula dia jenis kalau buat, dia suka buat time saya di kelas. So dia macam serba salah tau, sebab buat benda tu kena diri. Kalau duduk pun dia macam duduk penat, diri pun penat. Jadi kita orang akan, kalau saya tak ada kelas, kita orang akan bagi tempat lah, kejap duduk, kejap diri, seorang buat, seorang duduk, seorang rehat. Tapi bila saya ada kelas, mak saya akan, kiranya dah akan buat sampai habis. Kalau katakan hari tu dia buat 2 adunan, dalam 4-5 jam jugalah dia berdiri. Jadi saya macam serba salah. Serba salah, macam saya ada kelas, kadang-kadang kalau ada quiz pun nak buat pun macam tak fokus, sebab yelah mak kat dapur buat penat. Sebab nanti kalau kadang saya turun macam dia ngeluh, tapi macam tak apalah kak buatlah kerja sana, ibu boleh buat seorang-seorang. Tapi macam serba salah. Saya macam serba salah lah nak tolong, tapi saya ada tanggungjawab lain. Dan lebih kurang dia saya serba salah je lah kat situ. Okey, jadi apa yang saya faham, Atirah rasa serba salah lah tak membantu mak, tetapi dalam masa yang sama Atirah ada kelas masa tu macam tu. Okey. Tadi Atirah kata Atirah 2 orang Atirah anak kedua daripada 3 orang adik-beradik kan? Okey. 3 orang adik-beradik Atirah tu pernah Atirah mengajar dia orang ke untuk buat kuih loyang tu? Dah, tapi diorang buat tak jadi. Saya pula jenis cerewet, kalau diorang buat tak jadi, benda tu akan jadi benda reject. Pada saya tak cantik, so tak boleh jual. Kalau diorang nak tolong pun, tolong susun, tolong toskan minyak tu boleh. Tapi kalau nak tolong cetak tu, saya cerewet. Mak saya dia tak kisah saya cerewet. Sebab kita nak bagi jual kan. Jadi Atirah lah rasa kuih loyang tu tak cantik lah untuk dijual. Okey. Jadi saya nak tanya Atirah.
Atira pernah tunjukkan jadual waktu belajar Atira ke dekat mak Atira untuk mak Atira tahu bila masa Atira belajar, bila masa Atira free, boleh tolong mak Atira. Ada. Macam saya cakap tadi lah, mak saya tahu saya belajar bila, semua dia tahu. Cuma dia ketegak nak juga buat time saya ada kelas. Saya geram kat situ, dia nak juga buat time saya ada kelas. Tapi bila nanti katakanlah dah malam dia penat ke apa nanti kan, dan time tu saya tak tolong, nanti dia masih macam, yelah tak ada siapa nak tolong ibu. Padahal saya cakap saya ada kelas. Dia faham, tapi nanti bila dia penat dia ungkit. Lebih kurang macam tu lah. Tapi nak buat macam ni kan. Dia faham je, tapi tak tahu macam mana. Selalu Atira buat kuih tu makan masa dalam berapa lama untuk siapkan? Dia ikut adunan juga. Selalunya paling lama 4-5 jam gitulah. Buat pukul 10 habis pukul 3. Lebih kurang macam tu lah. Lama jugalah kalau kata start malam tu. Tidur lewat lah. Dia pagi ke malam. Selalu start pagi lah. Jadi Atira selalu kalau kata kelas tu, Atira ada gap ke habis pukul berapa? Habis pukul 4, start pukul 8.30. Adalah juga gap. Time ada gap tu tolonglah juga, tapi lepas tu bila nak lari naik atas pergi belajar, semua salah lagi. Dia semua salah. Kadang-kadang saya nak tinggalkan je kelas tu, macam yalah nanti tak dengar apa. Buat tiba-tiba pensyarah bagi maklumat penting ke apa kan. Terlepas takut juga kan. Okay. Atira selalu masuk dalam kelas tu pakai telefon ke ataupun pakai laptop? Laptop. Tapi kalau time tu internet tak okey, telefon jugalah kena. Okay. Boleh tak kalau kata macam contoh Atira bawa laptop tu duduk sebelah mak sambil buat kuih ke tengok kelas tak boleh? Boleh, tapi masalahnya buat kuih tu dekat api. Takut meletup. Okay. Jadi sebelum ni masa Atira duduk dekat U, siapa yang selalu bantu mak buat kuih? Sebenarnya mak saya baru je buat tahun lepas, sebab ayah saya dah sakit tak kerja. So kiranya tu baru lagi lah, bisnes baru mak saya baru tahun lepas lah. Sebelum ni tak ada lagi. Tahun lepas lah. Jadi perancangan selepas ni, contohlah kalau kata Atira dapat masuk kembali ke U, apa perancangan Atira, macam mana nak bantu mak tu? Itulah dia macam mak pun kadang cakap, nanti kalau akak dah balik, ibu buat seorang-seorang je lah semua ni. Semua salah lagi kat situ. Takkan sekarang dah order tu dia akan masuk bila orang nak je. Tak adalah setiap bulan tu, takkan adalah takkanlah banyak, tak ada banyak sangat. Cuma bulan ni sebab dah nak raya kan, so banyak tempahan. So dari situlah dia macam semua lagi. Jadi kuih tu memang time raya saja ke ataupun sebelum raya lagi? Dia ikut orang. Kalau nak time sebelum raya, kita orang buat juga sebelum raya. Dia bila ada order, kita orang buat. Okay. Mungkin nanti bila saya dah balik, mungkin time dah balik tu kan tak raya kan. So mungkin tempahan tak banyak sangat. Mungkin mak saya boleh buat seorang-seorang. Mungkin dan kat macam tolong packaging semua tu, ayah dengan adik saya ada jugalah tolong. Cuma bahagian nak mencetak tu lah yang dia buat seorang-seorang. Selalunya kan, saya nak bertanya, adik Atira tu umur berapa sekarang? 20 tahun. Kakak Atira duduk sekali dengan Atira ke? Abang. Dia dah kahwin dah. Oh, dah kahwin. Tak, dia duduk kat Johor. Okay. Jadi adik Atira tu pun umur 20 dah besar dah lah. Jadi saya fikir mungkin Atira boleh ajar lah dia sikit-sikit supaya boleh dapatkan cetak yang cantik tu.
Boleh? Dah Azhar dia tak nak. Dah Azhar dia cakap tak nak. Dah Azhar dia. Tak, mungkin lah nanti masa hadapan nanti dia mungkin lah kan. Mungkin nanti bila tengok saya tak ada, mak saya buat seorang-seorang, mungkin dia akan terdetik nak belajar ke kan. Manalah tahu kan. Saya pun tak tahu. Tapi buat masa sekarang dia tak nak. Jadi Atira boleh ulang kembali apa yang Atira buat, apa solution Atira yang setakat ni Atira lakukan? Solution dia kalau masa macam ada gap tu pergi tolong bawah turun, tolong buat. Lepas tu macam tadi Nazmi ada cakap yang bawa laptop kat tepi kan. Saya ada buat juga, tapi buat telefon lah kat tepi. Dia letak je kat tepi, dengar ke tak. Tu je lah antara solusi yang saya buat. Lepas scan, letak tepi, buka kuat-kuat, dengar gitu-gitu je lah. Dia macam masuk tak masuk gitu lah. Tu je lah dua solusi yang setakat ni saya buat. Okay. Jadi setakat ni solusi tu boleh dipakai, tapi bagi Atira solusi tu tak bagus lah, sebab Atira tak faham lah dengan apa yang disampaikan oleh pensyarah tu kan. Jadi untuk apa yang Najmi rasa kan, mungkin Atira boleh bersembang kembali dengan mak Atira, nak buat masa-masa yang Atira rasa Atira betul-betul senggang, Atira boleh buat kuih tu. InsyaAllah pengen. Tapi bila buat time cuti pula di sana, komitmen berbalik pada komitmen sebagai pelajar tu lah. Sebab sekarang time cuti tu kita nak buat assignment. Time tu pun bila kita nak buat kerja macam tak apalah, tolong ibu kejap. Tolong ibu kejap, dah habis nanti baru kita buat kerja kita. Tapi kadang penat lah, tapi nak buat macam mana, nak tak nak kena tolong. Betul lah tu. Macam saya sendiri pun macam itulah, kadang-kadang time kelas saya lari sikit pergi ke lembu, jaga lembu kan, bagi makan apa semua. Jadi Atira pun menghadapi situasi di mana Atira rasa terbeban lah bila nak buat assignment tapi ada kerja di rumah yang perlu dilakukan kan. Jadi Atira setakat ni Atira rasa Atira boleh tak buat kedua-dua benda tu, ataupun Atira rasa terlampau terbeban? Setakat ni boleh je. Sebab nak buat kuih tu pun tak adalah makan 24 jam pun masa dia. Cuma yalah, time kelas je lah mak saya akan buat, tu je lah yang agak menggeramkan. Yalah, yang lain okey je. Apa solusi yang saya boleh cadangkan kat sini lah, tak semestinya Atira boleh buat lah. Cuma saya boleh cadangkan kat sini, mungkin Atira boleh berbincang kembali lah dengan mak Atira nak buat waktu bila, ataupun kalau kata mak Atira dah buat dah time Atira tengah ada kelas tu, Atira tolong masa waktu Atira betul-betul gap lah. Waktu gap tu jadi Atira kena bahagikan lah waktu untuk belajar dengan waktu untuk tolong mak. Sebab belajar ni pun penting juga kan. Sebab belajar nanti kita ada apa-apa info lepas. Jadi Atira boleh bahagikan lah kedua benda tu. Kalau kata nak tolong mak tu, time waktu gap kelas tu, waktu tak ada kelas tu, Atira tolong mak kejap. Macam tu lah. Jadi apa yang Atira rasa dengan solusi ni? Solusi tu saya rasa insyaAllah nanti saya akan try cakap dengan mak saya, slow talk dengan dia. Mana tahu lepas ni dia nak buat time saya tak di kelas, time saya dah free ke apa kan, mana tahu dia okay time tu. Dan saya rasa macam setakat sekarang lega lah kan, sebab benda ni dah lama terpendam dalam hati nak cerita dengan orang, tapi takut orang tak faham kan. Tapi bila Cik Nazmi, saya dapat luahkan dekat Encik Nazmi, dan macam okay, ada orang nak dengar aku. Ada orang nak bagi solusi. Okay, macam lega lah ada orang nak dengar kita. Okay, jadi kita pun dah sampai ke penghujung sesi dah. Jadi saya nak
bertanya dengan Atirah lah, apa perasaan Atirah sepanjang sesi kita ni? Perasaan saya hmm, apa semua benda yang terpendam dalam hati dia dah terluah dah diluahkan, dan saya rasa mungkin lepas ni saya akan lakukan lagi sesi macam ni, sebab dia secara tak langsung buat saya makin 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 lega, makin senang kata kepala saya dah ringan sikit, sebab tak payah nak fikir masalah ni, sebab mungkin solusi saya akan cuba solusi yang Cik bagi tadi tu, dan kalau berkesan dia lebih melegakan lah. Senang saya nak buat kerja lepas ni, tak ada nak bersalah lagi. Okay, secara singkatnya sepanjang sesi ni Atira rasa hilanglah beban dekat kepala tu macam tu. Okay. Sayangnya jadi sepanjang sesi ini pun saya nak berterima kasih lah kepada Atira kerana dapat memberi komitmen kepada saya. Jadi secara rumusannya apa yang saya dapat di sini, Atira merasa bersalah kerana tidak kerana nak bantu mak tu, tapi Atira ada kelas pada waktu yang sama. Jadi selepas berbincang dengan Atira, kita dapat solusi, iaitu Atira mungkin boleh berbincang dengan mak Atira. Jadi untuk sesi selanjutnya kita akan tetapkanlah tarikh yang akan dilakukan untuk sesi kemudian. Jadi itu sajalah untuk sesi kali ini. Terima kasih kepada Atira kerana sudi bersama-sama saya di dalam sesi ini. Sama. Okay.